السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-70 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami? Kami tidak akan menurut, maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau daripada orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita akan dapat melihat bagaimana kaum Nabi Hud alaihissalam, iaitu kaum 'Ad, memberikan reaksi yang sangat bertentangan dengan apa yang sepatutnya mereka berikan, iaitu walaupun Nabi Hud alaihissalam telah menyatakan, telah menjelaskan dengan penuh kesantunan dan adab yang baik kepada mereka tentang tugasnya sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang baginda sampaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini merakamkan reaksi kaumnya, iaitu kaum 'Ad, yang mana mereka mengatakan, adakah engkau datang kepada kami wahai Hud untuk menyeru kami ataupun supaya kami menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan supaya kami meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh datuk nenek moyang kami, iaitu apa yang disembahkan, apa yang mereka sembah berupa berhala-berhala dan patung-patung. Maka sesungguhnya apa yang engkau harapkan itu, iaitu kami mengubah apa yang telah dilakukan oleh datuk nenek moyang kami dalam hal sembahan ini, kami tidak akan melakukannya selama-lamanya. Maka bawakanlah kepada kami apa yang engkau janjikan berupa azab, kiranya engkau benar-benar atau sekiranya engkau dalam kalangan orang yang benar dalam apa yang engkau sampaikan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat bagaimana reaksi yang dahsyat ini yang datang daripada kaum Hud, dan ia dipenuhi dengan segala bentuk penentangan dan segala bentuk penolakan berupa sikap yang ingkar disertai dengan sikap yang berani mencabar kebenaran, disusuli dengan sikap memperolok-olokkan apa yang disampaikan oleh baginda, selain daripada sikap mencabar Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan atau segera menurunkan azab kepada mereka. Dan kita dapat lihat seolah-olah penentangan mereka itu memperlihatkan bahawa Nabi Hud alaihi salam telah mengajak mereka kepada sesuatu perkara yang mungkar, yang mereka tidak tega untuk mendengarnya atau tidak sanggup untuk mendengarnya, dan tidak sabar-sabar untuk menentang apa yang disampaikan oleh baginda itu. Tidakkah Nabi Hud AS atau apa yang disampaikan itu, tidakkah ia mengajak mereka kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada keesaan Allah, dan mengajak mereka kepada hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan datuk nenek moyang mereka? Maka inilah yang pada pandangan mereka merupakan suatu perkara mungkar yang mereka tidak boleh berdiam diri dengannya. Dan pastinya ini adalah kesan daripada
godaan dan penguasaan syaitan di atas hati-hati sebahagian daripada mereka dan penguasaan syaitan di atas pemikiran mereka. Lalu diperlihatkan kepada mereka perkara-perkara yang baik itu sebagai suatu yang buruk. Sebaliknya yang buruk itu diperlihatkan kepada mereka sebagai perkara-perkara yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada kalimah ajitana itu tersirat maksud istihza, maksud perbuatan kaum Ad yang memperolok-olokkan kedatangan Nabi Hud AS datang berjumpa mereka. Seolah-olah mereka ingin mengatakan tidak ada sebarang faedah kedatanganmu datang berjumpa kami. Jika ini yang engkau bawakan, jika ini yang engkau serukan, jika ini yang engkau harapkan untuk kami, lakukannya. Maka kedatanganmu ini adalah suatu yang tidak ada faedah sama sekali. Maka pada frasa fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin membuktikan bahawa Nabi Hud AS telah pun menyampaikan kepada mereka ancaman azab Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka tidak mengubah kebiasaan mereka, tidak kembali menyembah Allah dan tidak meninggalkan sembahan berhala. Sekiranya mereka terus menerus dalam kesyirikan itu, dan menunjukkan betapa kaum Ad ini beria-ia untuk terus berada di dalam kekufuran dan melemparkan penghinaan terhadap apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Nabi Hud AS, dan mencabar Nabi Hud AS agar didatangkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sekiranya Nabi Hud adalah dalam kalangan orang-orang yang benar. Kerana mereka ketika itu menyangka bahawa hukuman ataupun balasan ataupun azab tidak akan sama sekali berlaku seperti yang dijanjikan oleh Nabi Hud AS. Dan berdasarkan cabaran yang begini serius yang datang daripada kaum Ad ini terhadap Nabi Hud dan terhadap dakwah baginda, juga terhadap janji buruk Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka tidak ada jalan lain bagi Nabi Hud AS melainkan menyahut cabaran ini dengan suatu jawapan yang tegas yang menggambarkan keberanian yang sebenar dan keyakinan yang sempurna bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong atau menurunkan pertolongan kepada Nabi Hud dalam dakwahnya terhadap kaumnya sendiri. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-71 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Yang bermaksud Nabi Hud menjawab, sesungguhnya telah tetaplah kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari Tuhanmu. Adakah kamu hendak berbahas denganku mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, sedangkan Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya? Maka tunggulah kedatangan azab itu. Sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bersabda kepada kaumnya setelah mereka terus-menerus menunjukkan penentangan mereka. Allah rakamkan, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sesungguhnya telah ditetapkan dan diwajibkan ke atas kamu oleh Tuhanmu azab dan kemurkaan, disebabkan kedegilan kamu untuk terus berada di dalam kekufuran dan kesesatan. Kalimah ar-rijs dan ar-rijz dengan suatu makna iaitu merujuk kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan disebut azab itu sesuatu yang qad waqa'a, sesuatu yang dinantikan kedatangannya dengan frasa qad waqa'a, sesungguhnya pastilah akan berlaku, untuk menunjukkan bahawa azab itu tidak ada lain ketentuannya melainkan ia sebenar-benarnya akan berlaku, dan tidak ada jalan ataupun tidak ada peluang atau sebarang peluang untuk melarikan diri daripada azab tersebut. Dan digandingkan dengan ghadab, iaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bahawa apa yang akan diturunkan Allah kepada mereka berupa azab itu merupakan intiqam,
balasan daripada Allah yang tidak mungkin dapat ditolak atau dielak, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat murka terhadap mereka disebabkan kekufuran mereka, dan disebabkan ia berlaku setelah diberikan amaran, setelah diberikan ancaman tentang azab tersebut. Namun mereka lebih suka dengan memilih untuk mencabar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cabaran tersebut adalah cabaran yang dilemparkan oleh mereka tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Dan Allah rakamkan, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Adakah kamu ingin berdebat denganku tentang sesuatu yang tidak lain melainkan nama-nama yang kamu ciptakan, kerana kamu menamakan ia sebagai Tuhan-Tuhan kamu, sedangkan tidak ada sebarang sifat ketuhanan yang selayaknya yang ada pada berhala-berhala yang kamu sembah itu, yang menyebabkan ia layak untuk dijadikan sembahan. Sedangkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang layak untuk disembah, bukannya berhala-berhala tersebut. Kerana berhala-berhala itu yang kamu katakan ia sebagai Tuhan-Tuhan kamu dan datuk nenek moyang kamu adalah makhluk yang mati, tidak ada sebarang kuasa sama ada manfaat maupun mudarat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan Allah berfirman, "Ma nazzalallahu biha min sultan." Berhala-berhala itu tidak ada sebarang hujah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalil yang menyokong dakwaan kamu tentang ketuhanannya, atau berhala-berhala itu layak untuk menjadi penolong kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ia hanyalah berhala-berhala yang batil, yang tidak layak untuk disembah, kerana kamu hanyalah semata-mata menjadi pak turut kepada datuk nenek moyang kamu dalam menyembah berhala-berhala tersebut tanpa sebarang ilmu dan pemikiran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah memberi ancaman kepada mereka dengan firman-Nya, "Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin." Maka tunggulah sahaja wahai kaum 'Ad akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala yang kamu perolok-olokkan, yang kamu cabar untuk ia datang dengan segera tatkala kamu memintanya daripada Rasul utusan Allah. Inni ma'akum minal muntadhirin, sungguhnya aku juga bersama-sama kamu, iaitu Nabi Hud menyatakan bahawa aku akan bersama-sama kamu, menjadi orang yang menanti dan menunggu apakah yang bakal berlaku terhadap kamu disebabkan kesyirikan kamu dan pendustaan kamu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.